Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada ES523A hendak membentangkan satu tajuk bernama Teori Humanistik Abraham Maslow. Nama saya Muhammad Danish Hakimi bin Syarusani. Nombor matrik saya 1952007. Nama saya pula Nur Ain Faiyadis binti Sarman, nombor matrik 195-2014. Nama saya Hibra binti Hasanihim, nombor matrik 1952015. Saya akan membentangkan definisi dan konsep. Saya akan membentangkan huraian teori. Saya pula akan membentangkan pelaksanaan dalam PDPC. Definisi dan konsep. Teori humanistik adalah teori yang mementingkan kesediaan moral dan potensi pelajar. Teori ini berusaha untuk memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya sendiri. Dalam teori ini, tujuan utama pendidik adalah untuk membantu pelajar mengembangkan dirinya, iaitu membantu individu untuk mengenal diri mereka sendiri serta membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Secara ringkasnya, teori humanistik ni dia mementingkan keperluan fisiologi seseorang itu. Jika seseorang itu dapat memenuhi keperluan dia, maka dia dapat berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Next. Huraian teori. Huraian teori humanistik. Manusia memerlukan keperluan, iaitu keperluan kekurangan dan keperluan perkembangan. Keperluan kekurangan ini adalah lebih penting untuk dipenuhi. Dan keperluan perkembangan pula, dia perlu keperluan kekurangan dipenuhi supaya dapat memenuhi keperluan perkembangan juga. Keperluan ini dapat dilihat di hierarki keperluan Maslow. Adalah keperluan fisiologi, keperluan keselamatan dan keperluan kasih sayang dan kepunyaan. Dan keperluan perkembangan adalah keperluan penghargaan diri, keperluan kesempurnaan diri. Okey, yang seterusnya, menurut Abraham Maslow, keperluan di tahap paling bawah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu tu dia berubah kepada tahap yang kedua. Di mana tahap yang paling rendah ni adalah tahap fisiologi, di mana keperluan fisiologi ni setiap manusia sejak daripada lahir mereka harus penuhi keperluan fisiologi seperti tempat tinggal, udara, makanan dan air. Jadi keperluan fisiologi ni merupakan keperluan yang paling utama yang harus manusia penuhi. Dan keperluan manusia ini terbahagi kepada 5 tahap, iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan kasih sayang dan kepunyaan, keperluan penghargaan ke diri serta keperluan kesempurnaan diri. Daripada 5 keperluan ni, keperluan yang paling utama adalah keperluan fisiologi dan yang kedua keselamatan. Fisiologi seperti yang saya cakap tadi, ia merupakan keperluan asas setiap manusia. Walaupun haiwan pun mesti ada keperluan fisiologi. Jadi sebagai manusia, selagi keperluan fisiologi kita tak sempurna, selagi kita tak dapat nak penuhi semua keperluan fisiologi, kita tak boleh nak hadir ke tahap yang kedua iaitu keperluan keselamatan. Selepas je kita sempurnakan keperluan fisiologi, baru kita boleh ke tahap keselamatan. Keperluan keselamatan ni adalah keselamatan hidup, kestabilan kerja, jagaan masyarakat serta membebaskan diri daripada ancaman luar. Sebagai contoh, bila kita dah ada keperluan fisiologi iaitu rumah tempat tinggal, maka secara tak langsungnya kita dapat mencapai keperluan keselamatan. Yang ketiga, keperluan kasih sayang. Keperluan kasih sayang ni, kita nak adakan hubungan dengan orang yang lain. Maksudnya, kita sebagai manusia sendiri perlu ada hubungan dengan orang luar, iaitu antara dua jantina. Jadi keperluan kasih sayang ni, setiap orang tak boleh nak hidup keseorangan, tak boleh nak hidup bersendirian. Jadi, keperluan kasih sayang ni perlu dipenuhi selepas kita dapat keperluan keselamatan. Dan yang keempat, keperluan penghargaan ke diri. Keperluan penghargaan ke diri ni kita nakkan kuasa ke atas diri kita sendiri. Kita nak at least kita ada something untuk dibanggakan dalam diri kita. Sebagai contoh, kita nak dihormati. Contohnya bila kita jadi seorang guru, kita tak nak je kita berada di guru tu. Kita nak kita dinaikkan pangkat sebagai guru yang lebih tinggi. Jadi itu merupakan contoh penghargaan ke diri. Sebab apa?
Sebab kita nak rasa disayangi, kita nak rasa dihormati. Dan yang terakhir adalah keperluan kesempurnaan diri. Keperluan kesempurnaan diri ni di mana bila kita dah penuhi empat keperluan tadi, iaitu keperluan fisiologi, kasih sayang, keselamatan dan keperluan penghargaan diri. Jadi bila kita dah capai keempat keperluan ni, maka kita dapat kesempurnaan ke diri kita. Dan poin yang terakhir ialah jika keperluan tidak dipenuhi, maka jiwa seseorang akan terganggu. Sebagai contoh, antara 5 keperluan ni kita tak dapat nak penuhi keperluan keselamatan. Jadi jiwa kita akan terganggu sebab apa? Sebab kita tak ada tempat tinggal. Kita tak ada apa, kita tak ada tempat nak berteduh untuk ancaman luar. Sebab itu jika antara keperluan ni tak dipenuhi, salah satu tak dipenuhi, maka jiwa kita akan terganggu. Seterusnya. Okay, seterusnya pelaksanaan dalam PDPC. Next. Okay, yang pertama, sebagai guru kita kena pastikan keadaan fizikal bilik darjah ni selamat digunakan supaya pelajar boleh belajar dengan selesa. Keadaan fizikal bilik darjah yang selamat ni contohnya meja dan kursi selamat digunakan supaya nanti murid-murid pun akan selesa untuk belajar. Mereka pun akan fokus. Lepas tu, kalau kata keadaan fizikal bilik darjah tak selamat, murid-murid pun akan rasa bimbang, dia pun akan rasa tak selesa nanti. Sebab apa? Sebab mereka bimbang keadaan fizikal bilik darjah tu mengganggu. Dia pun akan mengganggu fokus murid-murid tersebut. Okay, seterusnya. Guru perlulah memberi layanan semata kepada pelajar supaya pelajar yang kurang pandai tidak berasa tersisih. Sebagai guru kita tak bolehlah pilih kasih. Contohnya melayan yang pelajar lebih cemerlang tu lebih daripada pelajar yang kurang cemerlang. Supaya apa, nanti semuanya akan layan dengan sama rata lah supaya tak berasa tersisih. Cuba bayangkan kalau guru-guru tak layan dengan rata, pelajar yang kurang pandai itu dia akan rasa kurang selesa dalam belajar dalam kelas. Mereka akan kurang selesa, mereka akan kurang bersemangat dan seterusnya, tak fokus dalam kelas. Bukan tu saja, emosi mereka juga akan terganggu. Bila emosi tak terganggu, perasaan mereka yang tu tak dipenuhi, mereka akan bertindak dengan tak menghormati guru. Okay, seterusnya, guru memberikan tugasan sesuai dengan upaya pelajar supaya pelajar dapat siapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Tugasan yang sesuai tu dengan upaya pelajar, contohnya macam mana, seperti guru-guru memberikan latihan yang topik yang dia dah ajar. Janganlah bagi topik yang dia belum ajar sebab nanti murid-murid takkan tahu macam mana nak buat latihan tu. Kalau dah tahu buat latihan tu macam mana, mestilah pelajar tu akan dapat siapkan tugasan tu on time dan akan siapkan dengan baiklah, dengan cemerlang. Kalau kata mereka dapat tugasan yang mereka tak faham, topik yang mereka tak faham, mestilah mereka akan meniru. Lepas tu hantar kerja pun tak on time. Cikgu pun tak berpuas hati. Okey, terakhir sekali, guru mestilah mewujudkan pembelajaran secara berkumpulan semasa PDPC. Yang boleh kita secara short formnya study group. Study group macam mana kenapa kena study group? Sebab dapat berinteraksi dengan lebih mendalam. Pelajar dapat berinteraksi dengan lebih mendalam. Lepas tu contoh macam ada pelajar yang malu untuk bertanya dalam kelas. Jadi dalam study group ni mereka boleh tanya kawan-kawan mereka sebab apa persekitaran pun seronok dan selesa. Okay, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okay, dah Sama-sama. Okay.